Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ustaz Halim dalam pelajaran hari ini, bukan berkaitan dengan jawi bersama munsyiah, tapi lebih kepada berkaitan dengan pelajaran khot khusus untuk murid-murid yang akan mengambil peperiksaan UPKK. Apa yang saya nak tunjukkan di sini berkaitan dengan perbezaan. Kita nak kenal khat nasah, khat ruq'ah atau riq'ah dan khat sulus. Perbezaan dia, kita nak kenal perbezaan dia. Bila kita tengok, kita tahu kata ini khat nasah, ini khat ruq'ah, ini khat sulus. Sebelum tu ustaz nak beritahu, ustaz bukan pakar khat, tapi ustaz ada sedikit kemahiran, sedikit pengetahuan lah berkaitan dengan perbezaan-perbezaan. Ustaz akan tunjukkan. Untuk yang lebih detail lagi tu kena cari pakar khat lah, belajar. Tapi ustaz cuma boleh bantu sedikit apa yang ustaz tahu. InsyaAllah dengan ilmu yang ustaz ada ni, ustaz boleh bantu, boleh dapat A dalam pelajaran berkaitan dengan nak jawab jawi berbentuk khat ni. Okey. Apa yang ustaz nak tunjukkan di sini berkaitan dengan huruf-huruf dia. Ustaz akan ambil huruf tunggal dulu. Baik, kita ambil daripada mula. Huruf alif. Macam mana nak kenal alif khat nasah? Kita nak kenal khat nasah, kita kena tahu beza dia dengan rakaah dan juga sulus. Okey, khat nasah, alif dia bentuk dia macam ni. Kebiasaannya bila tanya apa beza dia, khat nasah macam mana? Ada yang kata kurus, tinggi macam tu. Ya betul lah tu kalau ikut. Okey, ini alif khat nasah. Macam mana nak beza dengan rakaah? Rakaah dia lebih rendah dan lebih tebal. Okey, nampak perbezaan dia. Khat nasah, khat rakaah. Beza, nampak beza dia. Khat sulus macam mana kita nak kenal? Khat sulus senang sebenarnya. Baik, kita boleh nampak dekat hujung ni, dekat atas ni. Ada bentuk dia, kalau ustaz besarkan dia akan nampak macam ni. Okey, ustaz biasanya ustaz akan terangkan pada murid sulus. Apa makna sulus? Daripada perkataan salah satun. Dalam bahasa Arab salah satun maknanya dia 3. Jadi senang. Bila kita nampak bentuk macam 3 segi dekat atas ni. Terus kita ingat sulus terus. Sulus menampak bentuk. Bukan pada alif saja, banyak lagi pada huruf-huruf lain. Tengok pada sini pun dah cukup. Itu fahaman ustaz sendirilah, bukan pakar khat. Pakar khat mungkin dia akan cakap benda ni nama dia lain. Tapi ustaz nak bagi nampak kata itu khat sulus. Itu tumpu pada bentuk sini saja. Kebanyakan ayat-ayat perkataan-perkataan yang dalam peperiksaan mesti ada huruf-huruf yang ada bentuk macam ni. Jadi bila kita nampak kat situ pun dah cukup. Tak perlu nak tengok huruf lain dah. Tengok alif satu pun dah cukup. Dah tahu kata ini adalah khat sulus. Daripada perkataan salah satu. Sulus dalam bahasa Arab ikut maknanya sepertiga. Okey, kita dah habis huruf alif dia tu. Boleh nampak beza dia. Baik, yang kedua huruf ba. Alif ba ta sa. Ba ta sa. 3 huruf tu bentuk sama, titik saja berbeza. Okey, kita ambil kat sini huruf ba. Nasah. Tengok bentuk nasah. Dia ada leher. Ustaz selalu ajar dalam kaedah al-khatain yang ustaz ajar. Ustaz akan ambil khat nasah. Leher dan badan dia ekor. Okey. Bentuk huruf ba khat nasah berbeza dengan khat riq'ah. Khat riq'ah dia akan mula dari bawah ke atas. Nampak perbezaan dia? Ada tajam ke bawah. Sulus pula dia akan bawah juga, tapi dia bukan tajam gitu. Kita tengok nampak bentuk dia. Ini khat sulus. Okey, sama juga dengan ta dan juga sa titik. Ba, huruf ba. Tapi berbeza pada khat riq'ah, huruf ta titik dia. Titik dia sekali buat saja nampak macam satu titik, tapi dia sebenarnya 2 titik. Dia panjang ke sana. Dia panjang. Huruf sa pula, titik sa. Okey, nampak tak perbezaan dalam khat riq'ah?
Bentuk huruf sama, titik saja berbeza. Ba, ta, sa. Titik ta, titik sa. Sulus sama je macam ba, cuma beza dia pada titik tambah je titik 2. Bentuk huruf sama. Titik ta, titik sa. Okey, itu saja perbezaan pada huruf ba. Alif, ba, ta, sa, jim. Jim, ha, kha, ca. 4 huruf tu. Okey. Khat nasah. Tengok bentuk dia. Ini kepala dan bahagian leher. Okey. Dia punya ekor dia. Ekor dia menghala ke sana. Jim ke, ha, kha, ca semua sama. Dia qari'ah pula, dia punya bahagian atas ni bercantum. Bercantum dan dia tak tajam je ni. Dia tak tajam je ni. Dia macam seolah-olah bentuk bulat. Nampak tak? Boleh nampak dia macam bentuk bulat sikit, tapi bukan bulat. Maksudnya dia dekat hujung ni dia tumpul. Tumpul sini, tumpul sini. Dia nampak bukan bulat betul-betul. Dia macam 3 segi tapi hujung-hujung semuanya tumpul. Itu perbezaan dia. Dekat sini dia ada tajam hujung. Nampak perbezaan. Sikit ni yang start tunjuk ni yang simple-simple saja, yang bukan lebih tinggi lagi. Sama juga huruf jim, ha, jim, ha, kha, ca. Cuma ca saja yang kita nak tengok titik dia. Kalau duduk di atas, titik berbentuk macam ni. Kalau duduk di bawah, titik dia naik ke atas. Pusing ke atas. Jangan buat titik 3 macam ni pula. Jangan buat macam duduk di atas. Itu perbezaan titik. Daripada bawah naik ke atas. Boleh nampak perbezaan dia? Khat sulus pula kita boleh nampak pada ekor dia. Bahagian atas dia lebih besar lah, lebih besar. Besar. Tapi bahagian ekor dia ni dia okey, nampak dia punya pusing dia tu. Dia punya pusing dia. Ni memang bagi ustaz tak berapa cantik sangatlah ni tulisan macam ni. Tapi ustaz nak bagi nampak ni bentuk dia saja. Bentuk dia saja. Bentuk dia ni. Bentuk ni. Ekor dia tu dia macam berpusing-pusing. Tapi untuk khat sulus dia hala ke kanan terus. Okey. Nampak tak perbezaan dia? Okey, kita pergi ke huruf jim, ha, kha, dal pula. Sambung ni pun ya. Huruf dal. Okey, khat nasah. Kalau tengok pada huruf ba, leher dia dengan leher dal dia tinggi sikit. Tinggi sikit. Dal, za. Dia tinggi sikit saja. Ini bentuk dia. Untuk huruf khat rakaah kecil saja. Kecil saja. Nampak? Kecil je. Senang nak beza. Lagi satu dia nampak gelap, nampak tebal. Huruf khat sulus pula dia akan nampak bentuk 3 segi dia ni. Kita tulis kat sini ya. Okey, ni bentuk yang Ustaz kata 3 segi tu, bentuk 3 segi dia. Dan dia punya huruf dia macam seni sikit. Dia macam seni sikit. Okey, dal, za. Boleh nampak? Kalau tak nampak cuba zoomkan sikit. Nanti ambil gambar cuba zoomkan. Itu antara perbezaan dia. Ra, kita pergi ke ra. Ra start kat atas ni ya. Sambung. Untuk khat nasah, ra. Dia ada leher macam huruf ba tadi, leher. Tapi bahagian ekor dia turun ke bawah. Hujung dia menghala ke kiri. Beza macam huruf jim tadi, huruf jim menghala ke kanan. Tapi huruf ra menghala ke kiri. Khat rikaah pula dia sekali calit seolah macam tu je. Dia punya bahagian ekor dia duduk di atas garisan. Khat rikaah ni dia ada di segi ta'arif dia adalah huruf-huruf yang tak boleh turun bawah garisan. Nampak tak? Dia tak boleh turun bawah garisan ni. Huruf dal kat sini, huruf ra pun kat sini, huruf ba pun kat sini. Dia tak boleh turun bawah kecuali beberapa huruf. Ada huruf-huruf yang
turun ke bawah. Macam huruf jim, huruf mim, dia turun ke bawah. Tapi huruf lain semuanya duduk di garisan. Dia tak boleh turun. Kalau macam ni dia ada turun ke bawah garisan. Sebab tu dikatakan khat. Khat bila kita tulis pandukan pada garisan. Macam huruf ra tak turun. Okey. Dia duduk di atas garisan macam ni. Huruf kalau contoh huruf nun kan, huruf nun di bawah garisan macam ni. Tapi huruf khat rikaah dia duduk di atas saja. Ni atas garisan ataupun macam ni. Ada dua bentuk. Jadi kita sampai ni. Okey. Untuk khat sulus sama juga. Dia ada bahagian tiga segi dia. Dia ada tiga segi dia. Ikut dia ke bawah. Okey. Nampak bentuk tiga segi ni. Itu dikatakan sulus. Bagi ustaz lah, bukan bagi orang lain. Bagi ustaz, kita boleh nampak perbezaan sini. Untuk pelajar UPKK kat sini kita dah nampak huruf ra dia. Ataupun ada satu bentuk lagi huruf ra, itu bentuk macam ni. Okey, ini dalam khat sulus juga. Lebih kurang macam ni lah. Nak kata tepat betul tak juga. Ustaz bukan pakar khat, tak boleh bagi tepat. Tapi ustaz boleh bagi nampak bayang-bayang macam tu. Boleh nampak bentuk dia. Okey. Sin, huruf sin. Okey, khat nasah. 1 2 3. Dia nampak. Yang pertama, kedua ni dia macam segi sikit. Yang ketiga bulat dan yang keempat turun ke bawah. Leher dia, ekor dia. Sin. Dengan shin sekali. Sin. Shin, 3 titik. Itu shin. Tetapi untuk rikaah dia tak bergigi. Dia macam huruf ba tadi. Dia tarik ke atas, pergi. Atas. Dia duduk di atas garisan. Okey, macam tu. Ni huruf sin. Berbeza dengan shin. Kalau shin, dia tak perlu titik. Tak perlu titik. Bahagian hujung ni adalah titik kepada sin. Shin. Kalau kita tengok macam ni, jangan ingat kata dia sin. Sebab sin, ekor dia macam ni saja. Tapi shin, ekor dia ada penambahan. Ada calik keluar sikit. Ini adalah huruf shin. Beza. Titik tak boleh tulis sebab dah ada kat sini. Tapi kalau nak buat titik, tak boleh buat hujung ni. Kalau nak buat titik macam ni, tak boleh buat hujung. Tapi kebiasaannya dia akan buat macam ni lah. Hujung ni. Okey. Untuk khat sulus lebih kurang dengan nasah saja, lebih kurang. Bukan sama betul, tapi bentuk dia lebih kurang nampak. Dia lebih panjang sikit dulu. Okey, sin shin. Sin tu sama juga, tambah titik je. Sad. Okey, sad. Ini sad dan dad sama juga, tambah titik dad. Beza rakaah sad. Ini dad, tapi untuk sad, untuk dad dia tak perlu titik. Tak perlu titik. Ini adalah titik pada dad. Nampak beza dia? Untuk khat sulus dia punya kepala ni nampak beza sikit sebenarnya. Nampak dia punya beza. Dengan khat nasah lebih kurang, sebenarnya lebih kurang. Tapi dia ada perbezaan sikit saja kalau dari segi betul-betul punya cara tulis. Tapi ustaz nak ringkas untuk pelajar-pelajar untuk mengambil PSLPKK ni tak perlu nak buat betul-betul sebab kita bukan pakar, kita bukan betul-betul setiap hari menghadap dia. Tak, kita tulis setakat kemampuan kita saja. Tapi yang penting kita nak tahulah perbezaan dia antara ni. Inilah yang utamanya yang kita nak tunjukkan. Ta, huruf seterusnya ta. Ta dalam nasah sebenarnya dia ada penambahan ke atas ni sikit. Huruf ta. Za pun sama. Kalau besarnya betul dia macam ni. Betul dia macam ni. Dia berbeza dengan sulus. Sulus dia terus tariknya tu. Untuk lam lah. Alif, pada alif tak ada. Jangan buat pada alif lah. Untuk lam lah. Okey, nampak beza. Khat nasah, khat sulus, kepala dia, perbezaan dekat situ. Untuk rikaah, okey, tak ada masalah. Itu je. Ataupun
ada juga yang dia punya cara sambungan dia macam tu. Untuk huruf ta. Okey, kita ambil yang simple-simple saja. Ta macam ni je. Huruf tinggi. Ada. Okey. Macam huruf, kalau huruf nak sambung dengan ta, kalau tengok biasa-biasa macam khat ni, kalau kita nak tulis perkataan khat dalam bentuk khat rikaah, bentuk dia macam ni. Huruf kha. Dia sampai sini dia tak berhenti, dia terus pusing. Dia pusing terus. Nampak bentuk cantum. Jadi ini khat dalam bentuk khat rikaah. Tapi kalau khat nasah, dia akan sambung daripada bawah dan tulis semula. Asing. Huruf ni macam asing tapi bersambung. Sedangkan khat rikaah dia terus cantum, terus pusing. Okey, ta za sama sikit. Beza pada huruf za, huruf ta dengan za pada sulus ada bentuk tiga segi dekat atas ni. Ni dekat sini ada tiga segi ni. Sebelum dia turun ni, nipis Sebelum turun bawah dekat sini yang kita nampak. Dikatakan sulus. Faham Ustaz? Ain. Okey, kita sambung lagi. Yang tak sempat Ustaz tulis, tak sempat nak tengok tu, boleh screenshot saja. Screenshot nampak bentuk-bentuk dia dan jadikan nota. Ain. Okey, huruf ain pada nasah. Ain dia punya bahagian kepala dia dan leher dia dekat sini. Angkat, letak leher. Okey. Dakwat pun dah tak berapa nak ada. Okey, ain sama macam jim tadi. Ekor dia menghala ke kanan. Ke kanan. Ain, ghain, nga semuanya tu. Untuk rakaah, salah satunya huruf yang turun ke bawah. Rakaah biasa je. Biasa saja. Sama je. Tapi cuma dia kecilkan sikit. Bukanlah sama betul-betul. Bentuk dia nampak sama. Untuk sulus ada dua cara. Satu, ain dia macam ni. Ekor dia ni. Ekor dia. Kat sini kita boleh nampak ekor. Satu, dia punya muncul ke atas ni. Hala ke bawah. Satu lagi, dia boleh ambil daripada atas. Nampak bentuk dia. Untuk khat sulus. Ada dua cara. Okey, ini cara mudah yang kita boleh nampak. Tapi mantap nampak pada ekor dia. Ain, ghain, nga semua sama. Ain, ghain, fa pula. Huruf fa pada nasah. Kita boleh nampak beza nasah dengan sulus. Ustaz akan buat besar, kalau buat kecil tak nampak. Dia beza pada kepala dia. Kepala dia daripada atas ke bawah. Okey, dan badan dia. Fa, pa sama. Tapi sulus dia bukan daripada atas, dia daripada bawah ke atas. Kalau boleh nampak. Besarkan dia dari bawah ke atas. Nampak? Dekat sini nampak. Dekat sini. Kepala ni nampak beza dia. Tapi khat bukan dia kepala dia gini. Nampak? Dia sini. Khat nasah, aku tu khat nasah. Khat sulus macam ni. Okey, boleh nampak perbezaan fa dengan fa, fa. Qaf pun sama. Qaf pun macam ni kepala. Wow, huruf wow satu lagi bentuk dia. Wow, dia akan turun macam tu. Bentuk dia. Tapi sini dia akan naik macam tu. Ini perbezaan, ini sulus. Yang sini pula untuk nasah. Untuk rakaah, dia punya kepala dia kecil saja. Dia seolah-olah tak nampak bulatan bahagian ni. Bahagian bulat dalam tak nampak. Fa, qaf. Nampak qaf, ada titik di belakang dia. Ada titik Dia tak perlu buat titik dah qaf sini. Okey. Ini pun sama, huruf qaf bentuk dia macam ni. Cuma bahagian bawah ni dia bulat. Okey. So dah tu qaf, kaf. Okey. Huruf kaf kita akan nampak pada tanduk dia. Huruf kaf. Okey, tanduk nasah kaf.
Okey, ini nasah. Kaf macam tu saja. Rikaah pun sama. Tetapi untuk khat dia pun kecil sikit lah, dia bentuk dia kecil. Khat sulus tanduk dia okey, dia ada macam tu sikit. Satu lagi khat diwani kalau ingat kalau tahu diwani dia macam ni. Ni diwani. Tapi ni khat kita tak masuk dalam kuasa, tak ada khat diwani. Cuma nak bagi pendedahan sikit saja. Ni khat sulus, kita boleh nampak bentuk kepala dia. Bentuk dia punya tanduk. Bagi ustaz panggil tanduk lah ni, tanduk. Yang ni bentuk dia macam ni. Ini macam ni, sama juga. Okey. Lam, ga pun samalah. Untuk lam, beza dia dekat bahagian atas dia ada penambahan sikit. Ini lam. Tapi untuk rikaah tak ada, terus. Dia duduk di atas garisan. Ini garisan. Di atas garisan. Tapi khat sulus dia akan nampak bentuk tiga segi dia ni. Okey. Apa bezanya? Lam, mim. Satu lagi mim. Mim, khat nasah ada dua bentuk Satu macam ni. Dalam kursus memang antara huruf yang paling susah tulis mim lah. Kepala dia. Satu lagi. Okey, ada dua bentuk Satu macam ni saja. Untuk huruf khat rakaah, okey. Okey, kepala dia sikit dan ekor dia terus ke bawah ni. Okey. Ini khat rakaah. Khat sulus ada dua. Mim dia kepala dia bulat ke atas ni. Kemudian dia punya ekor dia sama macam huruf ra. Sama macam huruf ra. Okey, ini bentuk mim. Nampak macam ra, cuma dia ada kepala saja. Ekor dia naik ke atas. Beza dengan mim di sini, ekor dia ke kiri. Okey? Mim nun. Nun tadi dah tunjuk, tapi tunjuk sekali lagi kepala, badan dia. Ini nun. Tapi untuk rikaah tak perlu titik. Ini rikaah, nampak simple ya. Ini adalah titik dia. Untuk khat sulus nampak ada juga tiga segi. Ada bentuk tiga segi kat sini Nun. Waw, waw macam tadi Ustaz kata kepala dia kepala dia. Untuk khat sulus kepala dia terbalik Permulaan dekat sini, dekat permulaan saja. Dia ada dua. Satu waw, jenis ekor dia ke bawah, panjang ke bawah. Satu lagi waw dia boleh buat macam bentuk mim ni. Tapi jangan terlalu tinggi, jadi macam huruf qaf pula. Okey. Ni waw. Waw, ya. Last kali ya. Okey, ya untuk nasah. Sebab sini ya. Okey. Untuk rikaah ya. Nampak terbalik ke sana ekor dia. Ekor dia menghala ke sana. Tapi boleh juga buat macam ni. Boleh juga. Ada juga yang macam ni. Tapi yang nampak beza sekali bentuk dia macam nilah. Untuk sulus. Untuk sulus dia macam panjang sikit ke bawah. Okey. Itu sahaja perbezaan antara huruf-huruf dalam bentuk khat dalam UPKK. Mungkin tunggal ni kita tak nampak 100% lagi bila tulisan huruf bersambung, sebab dalam soalan ni kata-katanya huruf sambung. Tapi dalam bentuk sambung pun dengan ustaz ajar cara tunggal ni pun kita dah nampak beza antara khat nasah, rikaah ataupun sulus. Dah nampak beza sangatlah. Okey, itu saja perkongsian ustaz untuk khususnya pelajar yang akan ambil UPKK. Semoga berjaya nanti Yang pentingnya jangan lupa yang belum subscribe, ustaz boleh subscribe. Mungkin akan ada video-video yang akan datang yang ustaz boleh kongsikan lagi pelajaran-pelajaran yang berkaitan tak kira lah khat ke, bahasa Arab ke, yang ustaz kongsikan ada berkaitan dengan Al-Quran, tajwid. Boleh ambil manfaat di situ daripada ustaz. InsyaAllah bertemu lagi dan jangan lupa share pada kawan-kawan, share pada murid, jadikan pelajaran ini sebagai PDPR tahun 5. Okey, sekian. Assalamualaikum.